pandangan-pandangan. Nah, macam pilihan raya tak ada zaman Nabi, bid'ah dah. Jadi ulama pun berijtihad. Nah, sebut jelas wajib pilihan raya tak ada. Dalam ayat Quran tak ada juga ayat pilihan raya. Ulama perlu balik pada ulama fikir ulama ni ijtihad untuk mendapatkan hukum wajib atau tidak bila kita masuk dalam pilihan raya untuk membantu Islam dapat menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar. Maka hasilnya wajib menyertai pilihan raya jika ada di sana satu jamaah Islam yang nak mengembalikan Islam sebagai dustur dalam negara. Itu ijtihad dia panggil. Jadi dia kata tak mesti kita ikut mazhab Pak, betul lah. Betul lah dia kata. Kita boleh ikut mana-mana mazhab yang kita belajar. Dia belum tentu waktu betul. Kerana kalau kita terbelajar mazhab yang tidak muktabar, tak boleh ikut tu. Walaupun khilaf tu banyak, ada khilaf yang tak boleh ikut. Umpamanya ada pendapat yang mengatakan boleh sembahyang jemaah seorang diri di dalam rumah. Boleh ikut tak? Punahnya nyanyi masjid, pakat sembahyang seorang diri dalam rumah belaka. Ada pendapat. Tidak mesti pendapat bila sebut dalam kitab kita boleh beramal. Nampak? Dia ada pendapat yang syaz. Ada pendapat yang merdu, banyak. Walhasilnya kalau kita nak cerita tentang orang ramai hak jenis nak mengaji fardu ain ni, tak, ikutlah pendapat-pendapat yang mudah. Yang muktabar, yang ramai orang duk ikut. Jalan mudah. Kalau kita nak lebih lagi, kita nak belajar lagi mazhab, bukan tepat kuliah maghrib seperti ini. Cerita pun orang kadang-kadang tak faham. Nyanyi mak-mak repik mari nak dengar belajar, duk cerita bab mazhab, dia pun pening kepala. Jadi kalau nak lebih lagi, nak ba'dal isyak, ngaji lepas isyak. Kita buka kitab mazhab. Syarat ngaji nahwu dulu. Sebelum nak ngaji mazhab, nahwu tak lama. Kalau kita cerdik 15 tahun. Lepas tu kita ngaji ilmu sarah dalam 10 tahun. Kita ngaji ilmu balaghah, ilmu ni, ilmu baru kita mengaji kitab-kitab fiqh mazhab, sumber-sumber hadis dan sebagainya. Takut mana ilmu Arabiah kita tak erti, lepas tu kita nak cakap bab mazhab saja, wak sedap cakap. Bukan tepat dia. Dalam kitab yang saya sebut atas pengarang menggunakan satu hadis Nabi, aku tinggalkan dua perkara yang barang siapa yang berpegang padanya tidak akan sesat sampai bila-bila pun, iaitu Quran dan hadis. Quran dan keluargaku, gitu lain. Dan kitab itu mengatakan hadis itu mutawatir dan pengarang tidak mengambil hadis yang diriwayatkan sahabat. Ia hanya mengambil hadis yang diriwayatkan oleh orang yang mempunyai hubungan dengan Nabi seperti Aisyah, Ali dan seumpamanya. Apa pendapat ustaz dan tolong jelaskan. Hak kita dengarnya taraktu fikum amraini, sampai kepada ayat kitab Allah wa sunnatan nabiyyi. Quran dan hadis. Quran dan hadis. Tapi ini Quran dan keluarga aku. Ini jelaslah pandangan daripada golongan yang cenderung kepada mazhab Syiah. Nampak? Jadi tak kenanya orang Syiah ni mana-mana sahabat yang riwayat hadis tapi dia bukan kumpulan Sayyidina Ali, bukan grup Sayyidina Ali, dia tolak hadis tu. Tak kena juga. Memang ada perbalahan berlaku mulai zaman Sayyidina Ali itu, zaman Muawiyah, Siti Aisyah. Tak, maka dia kata hak golongan sokong Siti Aisyah macam Abu Bakar, Umar, dia marah. Siapa ada golongan Syiah yang mengatakan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dua patung berhala Lata wa Uzza. Nampak? Tak kena lah tu, jadi sesat pula. Jadi berhati-hati. Benda ni kita tak mau sebut sangat, cuma kita berhati-hati. Di dalam kitab itu juga mengatakan bahawa air tadahan daripada bahasa air semayang adalah masih di dalam kategori air suci lagi. Menyucikan dan boleh digunakan berulang kali dengan syarat ia merupakan air tadahan air semayang dan tidak bercampur dengan benda-benda yang menyebabkan itu berubah warna, bau dan sebagainya. Sila ustaz jelaskan. Baik. Dalam masalah kita mandi, kita ambil wuduk, pendapat jumhur ulama mengatakan bila kita basuh anggota kita yang fardu, kesang dia lepas pada tu air yang lepas kita basuh dia jadi air mustakmal. Ni soalan tentang air mustakmal ni. Faham lagi? Mustakmal ni bahasa Arab istakmala yastakmilu istikmalan fa huwa mustakmil wa zaka mustakmalun. Kalau orang ngaji ilmu sarah, mana mustakmal air yang telah pun digunakan untuk angkat hadas. Arab lagi mustakmalun yang telah dipakai. Baik, dalam masalah air mustakmal ni boleh tak buat bersuci? Bukan ijma' dah boleh buat bersuci. Jumhur ulama, di antaranya pandangan ulama Syafi'i, bila dah mustakmal tak boleh buat bersuci. Tapi ada juga pendapat ulama mengatakan walaupun mustakmal tak bercampur dengan najis boleh buat bersuci. Bila dia kata ni masalah ni benar, hak benar juga, jadi betul dia kata. Tapi bukan pandangan jumhur ulama, pandangan daripada beberapa orang fuqaha, daripada pandangan yang lain daripada jumhur ulama. Faham? Adapun jumhur ulama yang ramai di kalangan ulama, bila kita dah pakai dah hari itu buat bersuci daripada basuhan yang fardu,
maka air itu jadi mustakmal. Bila mustakmal, tak boleh buat basuh najis, tak boleh buat ambil wuduk dan mandi junub. Yang lain boleh yang mustakmal. Jadi dia kata ada juga pendapat mengatakan boleh buat berapa kali pun tidak mustakmal. Jangan syarat, jangan berubah dengan sebab najis. Betul, boleh. Kalau kita nak ikut pendapat ni, boleh ikut, tak ada masalah. Dan tapi kita belajarlah pandangan-pandangan daripada ulama-ulama mazhab ni supaya maknanya kita lebih mudah dalam amal ibadat. Bukan pakai nak ikut sembarangan itu. Nah, tapi budak mestilah mazhab 4 ni saja yang kita boleh ikut. Sebenarnya ada lagi pandangan lain yang luar daripadanya, tapi kitab-kitabnya tak banyak. Tak, pakar-pakarnya tidak ramai, jadi menyukarkan kita sahaja. Tapi kalau kita rasa yakin, kita boleh ikut syarat, bukan pandangan ustaz, tapi pandangan daripada imam yang mujtahid. Sebab air mustakmal ni memang pandangan jumhur ulama saja, bukan ijma'. Tak ijma'. Ada pandangan juga yang mengatakan walaupun mustakmal, hukumnya boleh lagi pakai buat suci. Tapi jumhur ulama tak boleh. Lain daripada tu boleh. Macam air kita basuh berok. Dah kita berok, kita basuh lah. Buang air besar, kita basuh. Najis tu ada dekat tempat keluar tu. Kita pun jiruh dengan paip. Faham tak? Bila kita jiruh dengan paip, air dengan tu campur dengan kita gonyoh tu, dia campur dengan najis. Air tu mutan najis. Faham lagi? Bila habis dah najis, faham lagi? Bila kita sembuh, habis dah najis. Bila habis dah najis, datang pula air bersih, kena lagi. Najis tak ada dah. Bila kena tempat tu, dia jadi mutan najis dah air. Najis tak ada dah ni. Tak faham? Ni tempat berok. Contohlah kan nak panggil orang sungguh, tak ada orang nak bangun. Faham? Nampak? Okey. Kecing yang senang kecing. Ni kecing. Kita kecing tubik. Ni pistol. Bila ada api kecing, dia ada air kecing sini dah. Nampak? Kita pun ambil air jiru. Air yang jirus kita tadah bawah. Bila kita tadah bawah, air yang kita tadah tu mutan najis. Pasal apa? Air bersih campur dengan air kecing yang duduk di sini. Masuk dalam tu, betul tak? Mutan najis. Tapi bila habis dah air kecing tu, kita masih jiruh lagi. Pak kita jiruh kan, banyak kan ngepaip mana yang pertama saja membuang najis tu. Ekor air hak belakang tu tak ada najis dah sini tak? Jadi hak kita jiruh yang kediang atau basuh berok yang kediang tadi, tak ada najis dah sini, tak ada kecing dah sini. Bila kita tadah dalam pinggang dalam itu, boleh buat air teh. Pasal apa tak boleh? Haram minum bila campur dengan najis. Dah tak ada najis dah. Masa cucur yang kedua tak ada najis dah. Nampak? Jadi air itu boleh rebuh buat air teh. Tak tergamak, bukan hukum, bukan selera mu hukum, nak khabar hukum fiqh boleh. Dia gitu. Deriang tahu tak? Deriang tarik gajah sehari, tahu tak? Tak tahu benda belakangnya lah. Ni guru besar ni, guru besar. Orang lain tak usah cakap lah, lebih kurang kau. Siapa tahu deriang tarik gajah? Tahu? Haji tahu Mana gajah dimakan deriang, bila dia berok dalam tarik deriang, ada tarik gajah, ada deriang. Bila kita koyak deriang, kita buka kulit, isi dia molek, boleh makan. Padahal masuk dalam perut oleh gajah dah tak? Campur dengan tarik dia tak? Tapi kulit dia di luar, kita basuh, koyak buka, boleh makan. Syarat jangan tarik gajah masuk dalam. Faham lagi? Dalam benda bagi paksa dia. Kali paksa dia berlubang, masuk tarik dalam, tak boleh nak basuh. Mana nak basuh deriang? Yang ni bersih. Begitu juga kalau benda butir cempedak, ralik sangat cakap apa semua, tengah makan apa semua, dah duduk rehat juga, duduk beripung ramai-ramai pakai baju kuning, lengah juga beli buah cempedak. Goreng cempedak makan dekat depan masjid Jamik. Dodok kejut mari, lari kepala merah mari, telang terus butir. Kalau berok karang, kalau dia keras lagi butir tu, boleh basuh semula makan. Dia gitu boleh makan. Syarat ulama kata jangan ada retak-retak pada butir yang keras itu. Faham? Kalau ada retak, najis masuk dalam. Mana kena keras lagi, boleh rebuh balik butir naka tadi. Tak tergamak, we ke apa you? Faham? Tak ada masalah.